Assalamualaikum. Hai korang, saya Najwa. Today we have Jiha. Oh, Jiha dulu. Kak Ika dulu. sebut nama je pun. Saya Kak kan Ika. Kak Iza. You guys are watching Sister Share. We share because we care for you. Yeah. Perform. Malas nak cakap. Okay, untuk sebelum apa-apa, location hari ini disponsor sepenuhnya oleh, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Farihin Latif dan juga Puan Syafiqah Latif kerana sudi memberikan tempat sebagai tempat sponsor untuk kita buat Sister Share hari ini. Terima kasih banyak. Kita beri tepukan sikit. Terima kasih. Untuk video kali ni, kita tak tahulah, probably kita akan stick to one topic atau mungkin kita akan relatekan dengan banyak topik sebab sebenarnya ada banyak a few topics yang people actually suggested. Tapi kita orang juga interested to talk about transition ataupun changes that all of us have gone through ataupun sedang melaluinya. So as you guys know, saya dah berhenti kerja. Right, so tu transition yang saya buat kepada diri saya sendiri. Alright, bekerja menjadi seorang pensyarah, lepas tu saya berhenti. Sekarang ni saya adalah suri rumah yang sangat bahagia di rumah. Sekian. Okay, transition yang lain-lain. Transition yang adik lalui adalah rasanya semua dah tahu juga yang Jia sekarang dah duduk di Terengganu, bekerja di Terengganu dan menetap di sana. Perkataan bijak sikit, bermastautin. Okay, bermastauti. Saya suri rumah yang bijak. Okay, terus keluarkan peribahasa satu. Kakak jangan macam-macam. Jangan macam ubi dan kentang. Okay, Ni bermastauti di Terengganu dah. So changes transition. Ika sekarang dah bekerja. So daripada suri rumah for 9 bulan. 9 bulan. Lepas tu kerja balik. Kerja balik. Okay, so tu adalah transition yang kita lalui. Kak Izzah pula? Transition Kak Iza sekarang ni ialah Kak Iza sedang cuti belajar. Jadi buat masa ni berehat sementara daripada menjadi guru. Dan sekarang ni sedang menyambungkan pengajian, Alhamdulillah, di peringkat Masters di Universiti Malaya. Itu je. Saya nak bagi tahu saya senior. Saya juga. Dan saya kentang. Apakah yang korang rasa pasal changes yang sedang berlaku? Ataupun change yang korang sedang lalui? Contohnya macam Kak Ika daripada suri rumah bekerja kan, what do you feel about it? Jia pindah Terengganu kan, what do you feel about it? And what do we feel about each other punya changes? Okay, akak akak cakap pasal changes akak. Changes, okay. Bila dah kerja balik ni, barulah kita sedar bahawa manusia ni dia takkan pernah puas hati. Dulu waktu I was suri rumah, I rasa macam okay, I nak kerja sebab Ilham dia besar. So dia dah ada kelas and everything dekat sekolah and everything. So waktu tu rasa macam okay, I need to fulfill my dreams also. I need to have achievement also lah kan. So bila I dah dapat fulfill my achievement tu, I rasa macam I am better as suri rumah je. Faham tak? I love being suri rumah. But then again tu lah, kita tak ada this apa tu orang cakap, kepuasan di mana kita boleh achieve untuk diri kita, kewangan kita tak ada that kepuasan lah. But bila suri rumah tu kepuasan dia lain pula. Dia macam membesarkan anak, tengok anak depan mata, every achievement anak tu we could celebrate. Macam tu lah. Bukan sekarang tak celebrate, but you know, dia ada banyak masa dekat sekolah lagi instead dengan kita. So transition tu I can say it's some way it's healthy for me. Betul. But some way I am still adapting, working with other people, and you know, a lot of things. So Do you think it's a good change? Or are you still macam figuring it out? I am still figuring out because previously I thought it was a good change for me. I thought it was what I need. Tapi bila dah bekerja balik ni, I am questioning myself whether this is what I need or what I want. But either or pun benda tu tak ada masalah pun, because at the end of the day dia mendatangkan kebaikan pada diri kakak. Betul. It's just that maybe Kakak ada macam question that macam, do you fit into that particular thing that you're doing? ya, tu pun Benda yang kakak benda yang I am second guessing myself lah. Sebab kita bekerja ni, kita kena ada people yang support kita towards tu kan. And yeah, I am working in marketing industry, which kita tahu sekarang ni
everything marketing ni fast pace. Even orang yang tak ada sijil, tak ada degree in business pun, tak ada degree in marketing pun boleh buat marketing sekarang, you know. So and boleh buat lagi power. So that is where I can see that I couldn't fit in. Itu yang merasakan. Ataupun you're trying to apa, tengok dulu kan macam mana. Yeah. So benda tu macam I need support. But yeah, things happen. So benda-benda macam tu kita kena, it's either we go through it ataupun we try to find what's best for us lah. Tengok macam mana. But macam akak cakap tadi, either or, it's still bagi impact yang bagus lah. Kita buat fikir diri kita sendiri. Itu je lah. Alright. Macam changes saya adalah adik bekerja dekat Terengganu. Even tu dia ada biasa jauh dengan family daripada sekolah. Ada 2 asrama. Tapi bila kita bekerja di satu tempat yang baru, bekerja tu maksudnya we will stay there for A long time. As long as a long period of time. Macam tu. So happy je duduk Terengganu sebab makanan murah. Adalah tempat-tempat dia yang murah Tak kan. kena marah. Tak Dekat kena tepi marah. pantai, Kita boleh healing. Boleh healing, yes. Kita boleh buat macam-macam lah. Walaupun Keluar sebenarnya malam, tak ada curfew. yes, tapi benda yang Jia boleh buat tapi sebenarnya dia tak buat. something that you never experience. I have. You have, it's just that you have to tell me if you want to go out late. That's it. Yelah, curfew lah tu. Okay, teruskan. Tapi I'm still following the curfew Cuma adik keluar pun, kalau keluar malam pun Jia selalu drive around je. Jia tak ada macam turun ke Sana malam-malam dah sunyi kan. Lagipun drive malam tu pun sebab nak release stress je. Jauh. Sebab Jia jenis yang tak keluar sangat. Walaupun sebenarnya Jia boleh keluar bila masa Jia nak, tapi sebenarnya Jia tak keluar sangat. So kadang-kadang tu bila macam tak keluar satu hari macam dia Humble waktu flex. malam. Tak, teruskan. So waktu tu dia rasa macam dah lama sangat tak keluar, duduk kat rumah je kan. So macam okay, nak keluar nak drive. So dia akan terdetik tu, lepas tu kita dah keluar dan drive. What do you think about the change that you are experiencing? Dia macam Jia okey je duduk seorang, cuma kita kena banyak belajar buat semua benda sendirilah. Dan benda tu Jia memang suka pun sebab Jia jenis yang suka belajar benda baru. Cuma kadang-kadang tu bila dia lain tau, bila kita duduk jauh dengan family dan kita ada housemate. Tapi dengan kita duduk jauh dengan family, kita duduk seorang kat rumah tu. Dia ada beza. So most of the time Jia memang buat semua benda sendirilah. Lepas tu bukanlah tak ada kawan, ada je. Do you feel sad? You feel lonely? Sometimes I Do you do. miss your family? Yes. Ooh. I've said it before in the previous video. So, yelah, it's a bit lonely lah kalau duduk dekat Terengganu tu. Bukan tak ada kawan, ada je. Cuma kawan-kawan mostly yang dah ada macam komitmen, macam dah ada family, dah ada anak. So takkan lagi kita nak kacau pula nak ajar lepak kan. Macam But then again, you know adulthood is lonely kan. adik tak ada aku pun, adik memang selalu duduk bilik pun. Cuma yes. Tapi yang bezanya dia duduk dalam bilik, ada family. Yang ni kita duduk dalam bilik, kita keluar, tak ada siapa kat rumah tu. Macam itulah dia punya beza. Jia pula nak bongsu kan. Selalunya orang rasa nak bongsu ni manja-manja. Walaupun Jia rasa Jia quite independent, but You are not quite. You are an independent lady. tapi bila Jia jauh dengan family ni untuk dah berapa bulan Jia jauh ni? Dah Almost a year now. almost a year now. Saya baru dah rasa macam rindu lah kat family. Cik dah tahu dulu. Dah tahu baru rindu. Okay, Dia macam ada trigger. progress. Dia macam trigger the bongsu in me macam tu. Sebab kita dah selalu dia kalau mama datang. ya Mama nak mama. datang, betul ke? Kau siap emoji nangis. Betul. So dia macam dia trigger the bongsu side of me lah, walaupun selama ni kita bukan manja sangat kan. Kita tak kisah sangat pun kan. Tapi bila macam hari tu Wawa tak pernah datang Terengganu. So the time where Wawa cakap je, okay akak datang ni dek. Dia terus macam, Wawa nak datang? Tolonglah datang. Pada pasal macam, wow, you need me. Macam Wawa pula, the change that I am currently going through and enjoying it adalah daripada saya sangat sibuk menjadi seorang pensyarah. Sekarang ni saya duduk di rumah sepenuhnya. Cuma bukanlah saya tak kerja, saya masih bekerja menyanyilah. Dan juga pergi talk hujung minggu dan bila perlu. Tapi most of the time I will be at home. Changes tu adakah dia bagus untuk saya? For now saya rasa sangat-sangat berguna lah. Masa itu sangat digunakan dengan baik di mana saya memang menulis. So saya jenis yang bila saya bekerja sebelum ni, sebab saya tengah sama PhD.
So okay, Wawa bagi tahulah Wawa sama PhD, Wawa kerja menyanyi, Wawa pergi talk, lepas tu Wawa bekerja sebagai seorang pensyarah. Dan bekerja sebagai seorang pensyarah ni dia non-stop tau. So mengajar, lepas tu menanda paper, buat paper, menanda paper. Lepas tu ada cuti 2 minggu untuk get everything ready for the next semester. So pensyarah ni memang basically non-stop lah bekerja. Okay, so bila benda tu Wawa tak jumpa masa untuk tulis PhD Wawa. So Wawa masih start dekat proposal lagi. So Wawa menggunakan masa yang berhenti kerja ni untuk just focus on my writing lah, which ada progress, Alhamdulillah. Masih tengah cuba untuk progresskan lagi, bergerakkan lagi. So doa-doakanlah semoga settle proposal Wawa. Apa lagi ya? Wawa ada, okay, sebelum ni Wawa pernah cakap yang I'm so happy at home. Okay, I'm so happy at home, which I am. I'm very happy at home. It's just that ada masa-masa Wawa rasa macam bila Wawa terlalu fokus menulis kan, dia ada rasa macam I cannot breathe. Dah tak boleh bernafas. So I need to go out untuk just macam take a breather. You know, so adalah masa-masa saya akan contact Kak Ika. Boleh tak awak nak ambil Ilhan hari ni? Macam tu. Bila Kak Ika minta tolong ambil Ilhan ke kan. Benda-benda tu yang Wawa rasa macam I enjoy that juga. Sebab Tu Wawa punya healing phase lah. Itu cara Wawa untuk macam stop myself from fikir menulis je. Sebab it is tiring untuk berfikir sepenuh macam 24 jam. Kalau macam basically Wawa duduk kat rumah pukul 8 sampai pukul 6 petang, Wawa akan duduk depan laptop. So sebenarnya sama je lah macam kita bekerja, faham tak? Sebab Wawa menulis kan, non-stop. So benda tu memenatkan juga. So saya cuba untuk find the balance lah in between. I miss teaching, but at the same time, you know, you need to lose some to win some. So I want to win my PhD. So I need to lose my experience mengajar. myself back. You can, you will, you can and you will. Okay. Kak Iza cuti belajar. Jadi memang fokus untuk pengajian sahaja. So adakah transition ini benda yang positif atau negatif? Kak Iza boleh cakap, Kak Iza rasa most of the time it is a positive change. Sebab nombor satu, Kak Iza rasa bersyukur sangat sebab bila Kak Iza diberi cuti belajar ni, Kak Iza boleh fokus lah dengan pengajian Kak Iza. Jadi maksudnya kerja-kerja tugas guru tu kita direhatkan buat sementara waktu. So ini apa maksud dia? BTB SMCC. Apa tu pula? Berehat tapi berduit sambil mengejar cita-cita. Wow. Sambil mengejar cerita. Macam lah All out the acronym. akronim dia all out. Wow. Teruskan Kak Iza. Okay, jadi Universiti memang guna akronim ke? itulah kan. Jadi apa macam dekat Kak Iza, so bila Kak Iza cuti belajar ni, alhamdulillah Kak Iza macam boleh bagi fokus sepenuhnya lah untuk pengajian Kak Iza sekarang ni di Universiti Malaya. So Kak Iza rasa itu adalah benda yang Kak Iza rasa sangat bersyukur sangat-sangat sebab tak semua orang dapat benda tu. Dan Kak Iza rasa ini pun satu transition yang positif sebab akhirnya setelah begitu lama menunggu, sebenarnya cita-cita nak sambung pengajian ni dah lama daripada Kak Iza habis degree. Okay? Umur 24. Ya betul. Kak Iza habis degree umur 24 tahun. So pada waktu itu Kak Iza memang merancang lah untuk terus sambung master. Cuma pada waktu itu Kak Iza tak dapat nak terus sambung. Yang pertama kerana waktu Kak Iza degree, Kak Iza ada dapat scholarship, alhamdulillah. Jadi Kak Iza memang kena berkhidmat. Okay, sebab kita dah diberikan beasiswa, jadi kita kena berkhidmat lah. Jadi pada waktu itu Kak Iza dah dapat penempatan di sekolah. Jadi Kak Iza kena melapor diri lah. So bila kita bekerja, Kak Iza tak tahu lah pada orang lain, tapi pada Kak Iza sendiri, bila kita mula bekerja untuk menyambung pengajian secara separuh masa, itu benda tu memerlukan komitmen yang sangat tinggi sebenarnya, dan kita kena sangat-sangat berdisiplin. Jadi itu pun salah satu sebab pada waktu itu Kak Iza macam postpone dulu keinginan nak sambung belajar lah, sebab Kak Iza rasa takut Kak Iza tak terbawa tanggungjawab kat sekolah. Lepas tu bila kita sambung master, kita ada tanggungjawab sebagai pelajar kan, nak siapkan assignment, nak buat discussion, buat presentation, group work dengan kawan-kawan. Jadi kan jadi tanggungjawabnya akan jadi berganda lah. Jadi itu pun salah satu sebab pada waktu itu. Sebab waktu itu masih tengah cuba nak adapt dengan kehidupan menjadi seorang guru.
Okay, jadi Muka pada dia je dak. Kita orang semua kena dak. Betul. Amin Dia dia sama orang. master pun rasa macam semua orang buat master kat dalam rumah Dia ni. kat Terengganu pun. Video call. Suami dia pun dia kena mau bagi. Suami dia pun buat master sekali dengan dia. Okay, jadi so pada waktu tu terpaksalah tunda kan keinginan nak sambung belajar tu. Jadi alhamdulillah selepas dah hampir 10 tahun berkhidmat di sekolah, akhirnya diberikan rezeki untuk cuti belajar dan sambung pengajian. Apa sekejap nak tambah apa akronim Kak Ika tadi? BTB SMCC. SMCC. Ulang balik apa dia punya maksud? Bekerja tapi berduit sambil mengejar cita-cita. Tambah lagi. I like the BS. acronym. BS. Apa BS tu? Bersama scholarship. Bersama scholarship. Okay. Terus kan? Okay. Sebab orang mesti cakap, kenapa Kak Izzah dapat rehat? Sebab Kak Izzah dapat scholarship. Okay, teruskan. Okay, tu alhamdulillah lah. So bila dapat scholarship tu tanggungjawabnya lebih besar lah kan sebab kita ditaja. Okay, jadi itu adalah perubahan kedua. Banyak perubahan dan perubahan ketiga yang Apa video ni memang untuk kata. Untuk akal je. Kan Itu dia last. yang gitu tadi loading lama kan. Dia terpaling banyak changes. Okay, teruskan. Betul. A lot is going on. So perubahan yang ketiga yang Kak Izzah gembira ialah Kak Izzah lebih dekat lah dengan adik-beradik, walaupun adik JR sekarang ni di Terengganu, tapi sekarang ni Kak Izzah lebih dekat lah dengan Wawa dan Kak Ika. Mama berada di Batu Pahat, tapi ada masa-masanya Mama pun akan berada di Shalam. Jadi bila Mama berada di Shalam, so kita berempat lah, Kak Izzah, Wawa, Kak Ika dengan Mama, kita berkumpul bersama lah. Sebab sekarang ni pun Kak Izzah dah berada di sini sebab Kak Izzah belajar di UM. So JR lah sekarang ni, apa yang jauh-jauh kita video call lah JR. Satu je. Ya ke video tu kan? Okay. Video call kan? Video call. Nak minta jadi cikgu matematik. Tak, lepas tu tiba-tiba I love you dek. Tiba-tiba I love you. Tiba-tiba. So what do you think about each other's punya changes? Ataupun change? Anyone wants to say anything about anyone? Kan? Mana tahu ada yang siapa-siapa rasa macam, oh bestnya JR duduk jauh. Ada lah, tak payah akak cakap dulu. Aku ni memang aku je cakap dulu. Tu orang cakap Kak Ika ni cakap minta berhenti. Tak apa, cakap je. Cakap je. Kakak nak cakap, kakak nak buat lagu. Terus Itu nak akronim. Changes yang akak alami dengan apa yang korang semua alami sebenarnya pretty much the same. We are adapting actually. Semua orang tengah dalam fasa adapting. Cumanya what I can see bila all the changes adalah macam Wawa sekarang kan, bila dia melalui fasa-fasa changes dan alhamdulillah dia dah kahwin. So dia dah changes dia tu bukan sahaja pada diri dia tapi kehidupan dia. I'm ready, pujilah. Tu je. Stop. Gitu je. Okay, tak apa. So, macam adik bila jauh kan, bila jauh tu kita rasa walaupun sebelum ni dia memang banyak dalam bilik je kan, but then again looking at her now, dia dah pandai buat usaha sendiri, dia independent and everything. So kita nampak yang I think semua orang could agree that she is actually more independent than what we could have imagined. Macam selama ni kita tahu dia independent, tapi sekarang ni bila dia duduk jauh, dia boleh dia bukan proof, dia macam adik dah proof dah sebenarnya adik independent. Cuma dekat sana tu lagi nampak yang you can take care of yourself. Faham tak? You are aware of everything that is happening. Adik lebih faham, adik ambil masa untuk faham diri adik. Ni ada elaboration Macam mana? Maksudnya? Wawa. Let me have my moment. Okay, Tak, sebab tadi aku nak cakap banyak, aku datang menyambung. Okay, So stop lah situ. Okay, elaborate lagi So, pasal Jiha. Jiha jadi dia lagi mungkin dia lagi kuat lah. Dia tak sedar. Tapi I myself yang pernah duduk dengan dia memang nampak yang perubahan tu banyak. Berdikari tu memang nampak daripada dulu, tapi dia lagi aware pasal banyak perkara. Dia lagi aware dengan dia punya feelings, dia lagi aware dengan dia punya achievement dia. Maybe kadang-kadang akan, you know, biasa kita manusia kadang-kadang kita akan rasa macam why am I doing this, apa benda semua kan. But then again, she is trying her best to keep herself on the track. Macam tu, on track. So itu yang I see in her lah. Example lah, I do think that
bila dia pindah ke Selangor, Selangor kan? Betul. Selangor dia jadi transition yang dia kena buat tu besar. Betul. Sacrifice yang dia kena buat pun besar. There are a lot of things yang dia kena fikir in order for her to move to take this huge changes kan. So I can see that she is also trying her best untuk adapting. More or less pun berdikari tu in her own way lah kan. But Baru 2 bulan kot, sekejap lah. Baru 2 bulan. Tapi I No mean, need to justify. tapi I mean in 2 months ni, whatever that you are doing, the big changes that you are making pun, it's a big thing. Betul, It's a big thing. It's not a small thing yang macam tak semua orang boleh buat. Faham tak? So for me, that is the one thing that you should be proud of yourself lah. Sebab at the age of 35 kan, kakak sama belajar and everything, apa benda semua kan, maybe you have all these perks macam beasiswa and everything, but then again sometimes orang ada beasiswa pun dia macam take things for granted, but you struggle to achieve things walaupun kakak dah tahu benda tu dah deliver depan kakak dah, faham tak? But you still choose untuk do your best to prove to people that you know you're worth. So that is the changes yang I can see sebelum-sebelum ni pun macam tu kak. Sebab kakak memang daripada belajar zaman belajar tu pun Kak Izzah memang belajar dengan take things seriously. dan dia bukan dia je, dia pastikan satu rumah tu dengan struggle sama-sama take her seriously. So benda tu memang daripada dulu memang ada. Cuma bila sekarang ni, sebab dulu time belajar, time budak-budak lagi kot, kita masih 20s and everything. So 30s ni kita dah faham apa yang kita nak. Kita dah ada family, kita dah ada partners and everything. And then kita dah duduk rumah sendiri. Kalau dulu belajar duduk rumah sendiri tapi sewa dengan kawan-kawan. We have friends to refer to. Macam ni duduk rumah sendiri dengan partner and everything. So everything is on our own, or else kita reach out to keluarga ataupun kita boleh bersyarah lah kan. But it's something that I am proud lah as a sister. Terima kasih. Dengan tangan sikit. Tak nampak. Alah. Okay, lepas tu Wawa tadi tak habis sibuk lah. Wawa dah kita sambung lah. Macam Wawa, Wow, nanti kita saya akan kita freeze. cepat sikit ni, dah berapa Tak apa, Wawa boleh ni. edit. Tak apa, yang penting nanti saya freeze. Kita sekarang kak. Apa macam Wawa pula, dia perubahan dia tu pun nampak banyak lagi-lagi, especially pada dia dah berkahwin. Kalau dulu banyak benda lah kan, kita bergaduh pasal kemar rumah, pasal apa benda semua kan. So sekarang ni memang nampak yang changes tu selagi-lagi lepas dia dah transition menjadi isteri orang dan dia menjadi isteri rumah. Dia pada masak, that is the changes yang dia macam dia adapt. Tapi itulah kan, kalau dah tak kerja, lepas tu tak masak, tak cakap apalah kan. Kita memang dah kena nampak sebenarnya. But then again, for her to also, daripada dulu lagi pun, bekerja, lepas tu belajar, macam you work since you're like 16 kan. So you work non-stop dulu. So bila dia take a 12 break, years lah siap kerja non-stop. bila dia decide untuk take a break pun, I was like, yeah, this is the time. You really need it. Macam tu kan. So, walaupun dia merasakan diri dia, kadang-kadang dia perlukan breather, atau kadang-kadang dia pun lost macam GR juga. Macam Kak Izzah pun kadang-kadang macam, what am I doing here? But Semua for orang me, pun, semua orang pun lost kadang-kadang. For me, I lost most of the time. the three, I mean, I'm not surprised. True, we cannot deny that. We don't want to deny that. Cuma, apa pun, all this transition is a positive thing that walaupun macam, walaupun kita lost, but we are finally in the right track. Cuma it's either we want to see in a positive or negative way lah. Okay lah, adik pula. Okay, this time Wawa, sebab kita start dengan Wawa tadi kan. Wawa punya changes macam sama je macam Ika cakap, sebab Ika dah elaborate a lot. Sorry lah. Tak apa, aku copy paste je. Kerja. It's a Copy paste? Kau. macam Wawa, sebab kita dah Jia dah duduk dengan Jia, Ika dah duduk dengan Wawa daripada dia sebelum kahwin kan. So kita nampak dia punya changes. Daripada sebelum kahwin tu dah okey dah. Dah memang okey dah hebat dah. Dah cantik. Tapi lepas kahwin tu lepas kahwin tu dia macam nampak perubahan, macam adik balik kan, dah lama tak balik. Bawa balik nampak perubahan dekat rumah tu, sangat macam wow, macam what?
Kan? Rumah nampak lagi kemas, nampak tak sebenarnya kemas je tapi nampak lagi Teratur cantik lah lah. sebab dah banyak benda baru yang diorang dah jadikan estetik dekat rumah tu. So bukan nak cakap sebelum ni rumah tak kemas, sebelum ni rumah kemas. Cuma dia dah makin nampak warna dia pun nampak cantik. So maksudnya tak akan duduk betul cantik lah. Adik Ah, cakap tak, dia kan kemas. Kakak rumah cantik. Cuma tu lah chat tak habis. Nak. Ayu minta elaborate. No comment, no comment. Okay. Cantik Lepas tu macam Wawa selalu share dekat dalam family dia masak semua kan. Dan benda tu macam inspiring lah sebab GR pun bukanlah jenis masak sangat. So bila nampak benda tu macam okay, maksudnya lepas Yang untuk kahwin orang tu, yang tak pegang sudik dengan tu apa benda semua. lepas kahwin Yang pun pakai, yang saya potong bawang dulu pakai Google tau. Yang macam-macam. Teruskan. And then nampak dia as a wife pun macam mana cara dia layan suami dia, which is benda tu buat GR learn something from that lah. Ingat bersyukur tak kahwin lagi. Teruskan. Okay, macam Kak Ika pula, Kak Ika dah bekerja kan. Walaupun GR tak banyak tahu sangat yang Kak Ika ni apa yang terjadi di tempat kerja Kak Ika stres apa kan. Tapi GR tahu yang Kak Ika stres. Kan, nampak? Ada benda yang GR tahu Kak Ika stres. Not only in terms of job tapi in terms of your surrounding. Surrounding, yes. Surrounding macam benda tu effect Kak Ika. Tapi you are adapting. I can see that you are adapting. And then Kak Ika sebelum ni, macam korang tahu dalam video-video sebelum ni kita selalu cakap Kak Ika ni sangat garang dan pemarah kan. Sekarang Tapi pun. I can see yang benda tu dah semakin berkurang dan benda tu dah makin improve. Tadi Aina tahu sebab apa? Sebab dia jauh kot. Adik tak tahu lah. Salah. Sebab kita adik yang baik. Ada juga kan. Adik nampak benda tu makin Tone ada down lah, improvement lah, tone makin down tone down lah. Macam kalau Kak Ika nak merajuk pun adik rasa dah bertempat lah sekarang ni. Dan kalau Kak Ika merajuk pun adik rasa Kak Ika dah macam quickly center yourself. Trying to center yourself. Lantak ke orang lah. Macam tu. Okay, that's not what I meant. But Okay. I mean your interpretation and my interpretation is different. I'm taking it positively, but the way you say it macam negatively. Nanti tak apa. Tak ada. Okay. Tapi apa yang dia cuba cakapkan benda tu in a positive way lah. Don't give up. You can do it. Izzah pula, the transition masa Kak Izzah, macam Kak Ika cakap tadi, Kak Izzah move dekat Selangor pun as a big changes sebab daripada Johor ke Shah Alam. Yeah, moving out from your comfort zone. Yang BJ. BJ. Selangor daripada Johor pergi Selangor dah. Tu je. Dan kita tahu even dekat Johor tu pun dengan Selangor dia punya ekonomi dia punya mungkin nak cakap macam Cost of living. cost of living dia pun tak sama. Cik Baik akan tercakap currency. The cost of living tak sama. So ada banyaklah benda yang PG dah macam Singapore. Kau dah kenapa? Tak, sebab kau ni apa. Awak yang kena fikir apa bukan tak. Kau masih tengah loading ada lagi. jenis apa. Banyak benda yang Kak Izzah kena sacrifice. Lepas tu dari segi Kak Izzah sama belajar tu no comment. I can see she's adapting. Baru berapa bulan Kak Izzah? Nak masuk 2 bulan. Nak masuk 2 bulan dah. So keep on trying to learn lah. Okay. Jangan stress. Kita kena relax. Kita kena rasa benda tu. Si someone yang tak berapa dah relax. Okay. Tapi Kita kena relax. tapi Trying to relax. Betul lah saya pun tak relax sangat. Adik rasa Kak Izzah, it's a good thing untuk Kak Izzah berehat sebentar daripada bekerja. Sebab bila Kak Izzah jadi pelajar ni, it's a new experience, a new thing for you to learn. Lepas tu Kak Izzah faham lah sekarang ni kita punya struggle. The struggle is real. Yeah, I agree. But I can't relate. I wonder macam mana orang boleh bekerja sambil belajar Jangan cakap part orang. time. Siapa orang tu? Yelah Wawa dengan GR lah, Wawa Yes. adik. Thank you Macam kak. mana boleh sambung belajar dan bekerja part time, I cannot imagine. Because even though saya sekarang sedang cuti belajar dan belajar sepenuh masa, saya menghadapi kesukaran ni untuk I mean, I can imagine because I live with them. They are enjoying themselves. So GR like tidur fall flat. Cuma dia tidur, cuma 3 hari sebelum dia nak hantar Exam. tu dia gila kejap lah. Macam depan laptop. Kenapa kau rasa I'm losing my mind every day? Wawa nak cakap pasal changes. I really like this part where we can talk about each other punya struggles and what we are adapting. Betul Kak cakap that we are all adapting
to the new transition that we are in. Saya sangat proud dengan perubahan yang semua orang buat. Okay, macam Jiha, it's hard for me untuk terima Jiha pindah sebab kita orang very close. Kita orang very close. Kita orang bukan just umrah je pegang tangan. Okay, kita orang mau pegang tangan all the time. Okay, so Sebab dalam raudah, kau nak ada sifat choir ke? okay. So Kak Iza sampai baca doa apa kat doa makan ya? Dia sampai solat baca doa makan. Dia kata aku tak pegang tangan. Kita sampai mana? It's okay Kak Izzah, it's okay. Okay, baca doa makan boleh doa. It's still a prayer. Okay. Itulah we need mama. We need mama to break kat kita. Kalau tak setelah jadi sampai baca doa makan. Jiha, saya a bit emotional kalau nak borak pasal Jiha. So hopefully saya tak nangis lah dalam video ni. Sebab adik bongsu kan. Tu adik paling rapat pula. Adik paling rapat. Memang ni je lah adik yang ada pun. Sorry. So bila Wawa tengok Jiha, waktu ada sekali Wawa nak cerita, ada sekali Mama pergi jemput Jiha dekat Terengganu. And then Mama balik, Mama cerita kat Wawa that Jiha memang jaga Mama elok lah. Macam sebab dulu Wawa selalu marah Jiha tau, the way dia dekat rumah. Macam mana dia treat kita orang semua. Macam mana dia dengan Mama. Sebab dia tak manja. Dia tak manja. Lepas tu dia memang buat hal dia. Dia memang literally buat hal dia seorang-seorang. Betul. As if the world is only hers. Macam tu. So bila Wawa dengar Mama cakap kan, dia balik kerja, dia penat pun, dia bawa Mama pergi makan lah, bawa Mama jalan lah, bawa Mama pergi sana, pergi sini. So bila Wawa dengar tu macam, adik Wawa dah besar. Dia dah besar. So we don't have to tell her anymore. Kalau dulu kena cakap detail. Adik buang sampah bersama benda-benda yang dekat tepi. Lepas tu kena ganti plastik sampah tu. Kena ganti plastik sampah tu, bukan biar kosong je. Kena cakap detail. Sekarang ni adik jaga Mama. Dia tahu apa nak buat untuk jaga Mama. So benda tu Wawa, I'm so proud lah of that. Wawa juga tahu Jiha struggle. Macam ada masa-masa of course Jiha akan rasa macam, what am I doing here? But Wawa sangat happy dengan cerita-cerita dia dekat Terengganu. Dia mengajar macam mana, student-student dia macam mana kan. I know that she is enjoying her time there. Dalam pada dia rasa macam dia sorang-sorang kan. Dia rasa kadang-kadang rasa macam sunyi kan. So at the same time she is it. She is benda yang dia tengah buat. So benda tu Wawa rasa macam benda tu bukan senang untuk kita rasa semua benda yang kita tengah rasa, at the same time kita manage to do our job well. So bagi Wawa benda tu benda yang bagus lah pasal kita. And it's inspiring too. Since you use that big word, right? So I'm using it again. Okay, itu satu pasal Jiha. Macam Kak Ika pula, sama juga sebab Wawa rasa I'm proud that dia choose to cuba bekerja semula. Dan dia macam cakap dia nak cuba kerja. And she buat benda yang memang dia ambil. And bila dia buat tu, of course lah mesti semua orang kan ada struggle. She is adapting. Cuma kalau cakap pasal change yang Wawa nampak and I'm proud of you adalah when you can actually tengok satu situation, satu scenario, you manage to macam Jiha cakap, neutralize everything yang kakak tengah rasa. And macam hari tu kita orang ada gaduh, Wawa nak buat surprise kat Jiha. Wawa cakap Wawa pergi Terengganu dengan kawan Wawa. Wawa tak cakap satu family datang. Maksudnya dia cakap dengan Mama, dia tak cakap pun dengan kita orang. I mean, akak tak tahu akak mana dekat rumah tu. Okay, in short, kita orang gaduh. Wawa betul marah Kak Ika lah. Wawa terus marah, biasanya kalau kita orang gaduh, Kak Ika akan maki Wawa balik. Kak Ika takkan macam ni. Tapi Kak Ika macam, akak salah. Okay, benda ni, macam ni. And then Wawa pun explain kan, kakak bukan macam tu, ni. Tak perlu tahulah benda kan. Tapi basically Kak Ika, dia pandai neutralize balik. And kita orang boleh macam okay je semula lepas tu. So benda tu Wawa proud lah sebab benda tu bukan senang untuk Kak Ika dan Wawa. Kita orang dua-dua ada anger issue yang sangat problematic lah sebenarnya. Childhood trauma. Agak habis. Tapi betul, benda tu is real. Okay, kakak benda tu pun melalui kakak juga. Betul. You are going through that as well, okay? Okay, betul. So benda tu semua kita orang benda yang Wawa macam bangga lah Kak Ika. Knowing that even though she struggles, she is doing her job. And then Wawa tahu yang she is trying her best.
So benda tu pun baik. And I don't think it's easy. And saya pernah jaga Ilhan. Saya tak rasa senang untuk bekerja, balik, jaga anak, menguruskan makanan. Kak Ika masak, okay. Kak Ika masak like every day orang rasa. Ada masa-masa je dia malas nak masak. Tapi most of the time dia akan masak untuk Abang Farihin, untuk Ilhan. So awak rasa itu adalah benda-benda yang macam susah baik kan. Saya it's okay kalau ada masa-masa kita rasa lost kan. You'll get used to it. Macam tu. And macam Kak Izzah pula, I'm proud that Kak Izzah sebenarnya ada dream nak sama master ni lama dah. And so to know that Kak Izzah dapat buat master, and tak kisahlah umur berapa pun Kak Izzah dapat sama master, Wawa rasa macam that's memang tunjuk kan. If she wants to, she will get it. Macam tu. She works for it. Betul. And then walaupun Wawa triggered kan, suruh print lah, benda alas semua lah kan. Rasa macam satu rumah kena buat master kan. Lepas tu dah lah hari tu, okay, Wawa kena cerita benda ni. Hari tu dia cakap, wah tuan print betul cakap serius lah Kak Izzah. I was triggered. Kak Izzah berjawab, serius. Dia menjawab babe. Even tu Wawa triggered lah, ada masa-masa Wawa triggered dengan cara Kak Izzah kan. Tapi Wawa sangat, Wawa rasa she is adapting dengan apa yang dia tengah belajar. And betul lah macam Jia cakap, the struggle is now real lah untuk Kak Izzah, hadapi benda tu. Dan hopefully benda tu pun buat Kak Izzah appreciate lah kan. Kak Izzah boleh buat benda ni sebab bagi Wawa bila kita bila kita buat sesuatu benda kan, macam Kak Ika ke jaga Ilhan, dia boleh reflect lah kat diri dia waktu dia kecil macam mana. Kak Izzah pun sama, boleh reflect on student dia macam mana nanti one day kan. Apa yang dia boleh cakap untuk help dia punya students untuk rasa lebih confident nak buat sambung belajar ke apa ke macam tu. Faham tak? You get me? Belajar tu tak faham. Belajar. Benda tu macam somehow akan mengajar kita untuk jadi humble lah dengan apa yang kita ada, knowledge yang kita ada, dan kita sedar yang macam sebenarnya kita tak tahu apa-apa benda pun. Benda-benda yang kita tak tahu. And so far sekarang ni saya rasa saya tak tahu korang call each other ke tak semua. Tapi tiga-tiga call Wawa, tiga-tiga pernah nangis kat Wawa. Macam ni kan, tiba-tiba borak nangis kan, tiba-tiba air mata jatuh. Tapi ni paling jarang sekali kan? Tapi ada. Yalah. Tapi ada. So tiga-tiga pernah duduk dengan Wawa dan nangis. So dia tunjuklah kan macam kakak-kakak Wawa, they are very strong to go through whatever that they have gone through. Wawa rasa they are very strong. So untuk nampak tiba-tiba Kak Izzah bercakap dengan Wawa dan tiba-tiba air mata jatuh, macam wow. Like this is, I don't know kan what happened to her, but she's very strong lah. Macam tu. Kak Ika pun sama juga. Untuk Kak Ika tiba-tiba macam menangiskan Wawa, macam no matter how strong someone is, there will be times yang they cannot be strong. And it's so good that bila macam kita tengah experience benda ni, sebenarnya apa yang Kak Izzah buat, macam ada masa-masa Kak Izzah tak tahu nak buat, Kak Izzah telefon kat telefon Wawa, apa bagi tahu, bukan telefon, cakap dengan Wawa kan. Benda-benda tu sebenarnya tunjuklah yang macam you need us. Sama juga macam Kak Ika juga. Ada masa-masa Kak Ika boleh hadap apa yang Kak Ika tengah hadap, Jia boleh hadap apa yang Jia tengah hadap. But at the same time, ada masa-masa korang macam this is overwhelming kan? Dan kita perlukan support each other. Dan itu benda yang orang rasa sangat best pasal adik-adik kita, sebab we can always go back to one another. Macam kita boleh macam borak, walaupun mungkin kita tak faham pun apa-apa yang semua tengah lalui, akan trigger kita bergaduh lepas tu. tapi end up kita akan macam but we get you. Sure. Macam tu. So benda tu lah yang best, sebab tak semua orang dapat rezeki adik-beradik boleh borak dengan one another, boleh minta tolong dengan one another, padahal umur kita orang jauh beza kot. Macam Kak Izzah, Kak Ika beza setahun, Wawa dengan Jia beza setahun. Lepas tu jarak Wawa dengan Kak Ika, jarak Wawa dengan Kak Izzah, jarak Jia dengan Kak Izzah, jarak Jia dengan Kak Ika, jarak jauh kan. So berjarak-jarak lah. Jarak sangat. Memang jauh lah kan. So Memang berjarak-jarak. untuk kita orang boleh talk and then macam go back to one another. Go to one another and macam get that reassurance yang we need, and hopefully we need lah. And lepas tu hopefully apa yang kita bagi pada each other tu pun benda yang each other perlu. Macam tu. So Wawa rasa benda tu Wawa sangat bangga tengok adik-adik kita. That how we stick together. Walaupun we are struggling with a lot of things. And macam Wawa cakap, semua orang pun tengah hadap benda yang kita rasa macam everything is falling apart, but we are trying our best untuk smile for Nampak this kita orang semua ketawa kan. Sebenarnya kita orang sebenarnya semua We are breaking. we are waiting break only. Tapi macam tu lah. Saya benda bottom line, betul ke tak? Betul. Bottom line,
I'm proud of our siblings. Apa yang kita semua buat adalah benda yang besar. Walaupun saya duduk di rumah je sekarang, tapi saya rasa saya buat benda yang besar juga untuk diri saya. Besar. So just enjoy the process. It will not be your day every day, but insyaAllah everything will be okay. Macam tu. Okay, Kak Izzah silakan. Okay, pada Kak Izzah, macam yang semua orang pun dah Kak Izzah, cakap. we need that reassurance from you. Okay. You are very hard to please. So you need to give us that. Yes, Kak Izzah. Sebab tu abang tanya soalan ni sebenarnya. What do we feel about each other? Okay. Alright, hard to please. Yes. Okay, apa? Maybe sebab nak sulung kot. Tiba. Okay, pada Kak Izzah, Kak Izzah sama je macam apa yang Wawa, GR dengan Kak Ika cakap. Kak Izzah bangga dengan tiga-tiga. Dengan diri sendiri, I am on the way of being proud of myself now. You should be proud. Okay, tapi Kak Izzah bangga dengan Kak Ika, Wawa dengan GR sebab Kak Izzah Wow. rasa, yelah sebab Kak Izzah Lagi rasa, sekali. ya, Kak Izzah bangga Slow mo, dengan guys, slow mo. Wawa, Kak Ika dengan GR. Wow. Okay, sebab Is this happening? sebab Kak Izzah rasa macam bila kita nak melalui fasa untuk berubah daripada satu perkara kepada satu perkara yang baru, benda tu it takes courage. Okay, perlukan keberanian. So contohnya macam Ika, daripada menjadi suri rumah, dia ambil langkah yang besar untuk kembali semula bekerja. Itu satu perubahan yang besar sebenarnya. Sebab mungkin dah selesa berada di rumah, so tiba-tiba kita buat keputusan untuk bekerja semula dan terpaksa berurusan dengan ramai orang. Jadi benda tu adalah perubahan yang besar sebenarnya. Dan yelah, biasalah kan dekat tempat kerja ada macam-macam isu. Dekat mana-mana pun sama, tak kisah apa pun pekerjaan. Pada Kak Izzah, dalam dunia ni semua pekerjaan pun ada kesukaran masing-masing dan ada isu yang semua orang akan hadapi. Cuma sama ada orang-orang tu nak share atau tak, itu je. Okay? Tapi betul, kesimpulannya dekat sini pada Kak Izzah, macam Kak Ika, dia ambil langkah yang besar lah untuk daripada jadi suri rumah kembali semula bekerja. Okay? So I am so proud of her for taking the step, okay, untuk buat benda tu. And then macam GR pun sama. Ni aku puji ni. Minta kan je aku puji. I'm ready. So macam GR pun We have sama. been waiting. Macam semua cakap, kita tahu GR memang seorang yang sangat independent. Walaupun dia anak bongsu, tapi GR macam dia tak portray pun ciri-ciri anak bongsu tu. Saya sebenarnya anak bongsu. 99% of the time. Macam ni anak bongsu. Dah lagi dua. Duduk Okay lah, 50-50 lah. 50-50 lah. Portray. Ini macam anak bongsu. Ini rasa dia anak bongsu. Kan 99% of the time dia memang tak tunjuk pun dia tu anak bongsu. Orang tak tahu pun, kalau orang tak kenal, orang mungkin tak assume dia ni anak bongsu sebab dia memang sangat lacking lah ciri-ciri anak bongsu tu. Tapi bila dia berpindah ke Terengganu, jauh daripada keluarga, and then nampaklah dia memang sangat berdikari, dia boleh adapt dengan kehidupan kat sana, jauh daripada family. Dan walaupun macam we know she is struggling there, tapi pada masa yang sama dia masih boleh buat yang terbaik dalam kerjaya dia lah, dalam apa yang dia buat. Okay, so benda tu pun sangat membanggakan lah. Maksudnya walaupun she is struggling, she has her own issues, tapi dia still boleh cuba buat yang terbaik untuk kerjaya dia. Okay, which is very good. Lepas tu untuk Wawa pun Kak Izzah bangga juga dengan Wawa. Ni akak bagi juga ni. Kakak bangga duduk rumah. Ya, akak bangga. Sebab sama juga macam Kak Ika, dia ambil huge step daripada menjadi suri rumah kepada kembali bekerja semula. Tapi macam Wawa pun keputusan yang besar juga. Daripada bekerja sebagai seorang pensyarah, Wawa buat keputusan untuk berhenti dan berehat sementara. Okay, sebab in a positive side, Kak Izzah rasa bila Wawa buat keputusan tu, dia boleh menulis semula. Okay, dan Kak Izzah nampak lah she is working hard, okay, on her proposal. Kakak apa? Yes, I can see. Sebab Wawa memang berkurung kan dalam bilik. Okay, so Padahal kan dalam bilik tengah ni buat cover. Tak benar, orang tengah buat TikTok. story. tak, padahal tengah tengok video YouTube kan. Okay, so I can see you are working hard on your proposal.
Okay, so pada Kak Iza itu pun satu blessing sebenarnya bila Wawa buat keputusan untuk berhenti dan berehat sementara daripada bekerja. Okay, sepenuh masa, at least dia boleh fokus untuk settlekan proposal dia. Sebab Kak Iza, macam Kak Iza sendiri sekarang ni sambung master. Kak Iza rasa buat master pun sudah sangat-sangat mencabar, apatah lagi untuk buat PhD. Okay, so I salute Wawa dengan GR. Okay, boleh buat master di usia yang muda. So macam Kak Iza, I am still struggling, and then hopefully I will be able to adapt, okay, with the new environment. Lepas tu Kak Iza cikgu bahasa Inggeris, so obviously I took TESOL. Sama dengan saya. Sama dengan Wawa, I took TESOL for my degree, as my degree, my major. So for my masters, macam Kak Iza lari sikit daripada bidang, tapi still dalam bahasa Inggeris cuma dia lari sikit. So dekat sini I have to learn a lot of new things. So I am still adapting. Sebab tu macam Kak Iza banyak call GR, sebab macam course Kak Iza ni dia macam menjurus sedikit ke bidang matematik. Okay, jadi macam ada benda-benda tu, macam ada soalan-soalan yang Kak Iza dapat tu Kak Iza boleh buat. Cuma ada masa-masa tu macam bila formula tu dah jadi a bit confusing, so Kak Iza perlukan yang pakar lah untuk bantu Kak Iza untuk faham formula tu supaya boleh selesaikan masalah. Tu yang banyak video call dengan GR for her to explain to me about the formula. Melalui changes ni, if you can see, kan, in all the siblings, I seorang je tak ada master. I mean, not yet lah kan. Ada master in having a child. Ya, betul. Tapi macam I used to feel, I know Akak pun berada. yelah, I mean you are going there, but Ika tak, and I don't think I will pun. Cuma you know there are times, and I know that there are a lot of people like me yang di dalam siblings di mana adik-beradik dia semua overachiever. Tak adalah remaja ni yang All out kan. kemain Tapi macam you are there wondering what are you doing with your life, macam tu kan. But then again macam this is me speaking to all of you. I do feel overwhelmed dengan diorang punya achievement ni kadang-kadang. But it's not a bad thing. It's not a bad thing because I am so proud. Macam tu. Cuma I know that there are some people like me yang berada di dalam adik-beradik yang semua achieve a lot, you know. Tapi you are overachiever tu, you have Elhan. Betul. Orang lain tak ada. Taklah. Tapi itu bukan overachiever sebab ikan nak achieve. Okay. Itu tanggungjawab. Ya, You can have a child and work. I know that's my point lah. Which macam if you, there will be some people like me yang mengatakan, you know, adik-beradik dia semua achievement dia semua luar biasa. But when it comes luar biasa, when it comes to you, you feel like you don't achieve anything. It's part of our life process untuk kita adapt. Di mana if let's say our sisters are achieving, you know, great things, it doesn't mean that we achieve nothing. We do achieve something, cuma sometimes we don't see it the way they see it. Betul. Macam I cakap lah, for me, I don't achieve anything, but for them, I achieve something by becoming a mother. Betul. So honestly, apa maksudnya tu? Maksudnya pencapaian tu subjektif. betul. So in this adapting punya situation, sebenarnya we are all learning. If we feel like we don't achieve something, tapi sebenarnya we do. We are currently doing it. We do, and if I can chip in, pada Wawa Kan nak nombor bank? panas. Panas. Bagi Wawa, you are achieving something when you choose to be alive. You know, Betul, when you betul. want to go through your day, that is an achievement. Sebab tak semua orang boleh go through their day. Betul. And when you choose to be happy, that is also an achievement. Betul. You choose Semua to orang, get up from bed. Betul. You choose to just, you know, do my job today. You know, that is a good thing and that is an achievement. Betul. So macam kita cakap, achievement is subjective. And bila kita cakap macam ni kan, Wawan nak juga chip in sebab Kak Ika selalu rasa macam she is less than us, all three of us. Tapi sebenarnya she is the same. She is the same. Kalau nak cakap educated, every one of us is educated. Kalau cakap apa seorang bodoh, semua pun pernah bodoh. Okay? Semua pun pernah bodoh dan Betul. mungkin masih bodoh. Right? Betul. Sebab tu aku cakap we have each other to, you know, to go to and to us. Kita selalu akan ada each other untuk, you know, apa tu orang cakap, neutralisekan balik apa yang kita fikir. Kalau macam Wawa selalu negatif,
I can always go to Kak Izzah, Kak Ika dan Jiha untuk rasa macam no, I shouldn't be that negative. I But, can, but mungkin ada orang yang macam tengok video kita ni cakap, oh but we don't have this relationship with our siblings. and it's okay. Ah. Probably you have friends Cuma because we don't. This is me. We don't have friends. Cuma We don't. This is me, myself telling you, untuk korang yang ada adik-beradik, ada overachiever ni kan, apa yang diorang achieve tu sebenarnya, the struggle tu kadang-kadang kita tak sedar. Sama juga macam kita tak sedar kita punya struggle. So in adapting, that is part of The process. the process. So apa-apa pun, when you try to achieve something, when you feel like orang lain semua try to achieve something and you don't achieve something, macam I beruntung sangat, alhamdulillah. I have this macam if I need to reach out to someone, there's always someone available. Maybe we don't achieve as much as diorang yang lain, but at least we try to achieve something. And waking up to the next day pun, it's an achievement. Betul. Tu je lah. Tiba-tiba sedih. Kenapa kakak sedih? Tak ada apa-apa sebab sebenarnya I feel macam mana nak cakap, I feel low bila macam Kak Izzah sama master, Wawa ada PhD, and semua orang pergi kakak macam tu, oh adik dah ada master, oh ni, you know, sometimes benda tu kita bukan jealous tau, cuma kita macam diorang semua achieve something but I don't. Faham tak? You degrade yourself. So there are people like me. Betul. There are people like me. So this is Setiap me. setiap orang ada rasa. Macam so macam Wawa, tapi itulah cakap, sometimes macam even Wawa ada PhD, you are currently doing PhD pun, sometimes you feel like what am I doing here? Betul. You know, so Of course kita tak boleh nak bandingkan each other punya struggles, sacrifices, but we all of course akan experience momen-momen yang kita rasa macam what is this, and we are not fit to do this. We are not good enough. We're not good. Betul, that is actually the word. Itulah yang akak rasa 2 minggu lepas. We feel like we're not good enough for I don't know, untuk apa-apa pun lah kan, kita akan ada rasa tu. But know that itu benda yang kita kena lalui, macam Kak cakap, benda yang kita kena lalui. process of adapting ni lah. Dan benda tu sebenarnya bagus bagi Wawa sebab it humbles you. Betul. It humbles you so that kalau kita jumpa orang yang sama macam kita, we get them. Betul. Kita tak ada rasa macam apa benda yang kau tengah experience ni, yang benda aku tak faham macam tu. Instead kita boleh rasa macam I get you, I know, and just hang in there. Adapting is about trying. Betul. Bila korang cakap ni, baru kat terfikir macam ni, I always feel like aku tak ada master, aku tak ada belajar tinggi-tinggi macam orang ni. Pada dengan akak fikir macam, maybe you guys dream to be a mother like me, but you don't get a chance yet. Allah belum sampaikan lagi. So you divert your achievement energy kepada belajar, fokus pada belajar, you know. Sebab yalah, untuk kita duduk dan bersedih kan pasal Benda yang kita tak dapat. benda yang kita tak dapat, baik kita fokus dan Benda yang kita tak boleh kontrol. benda yang kita boleh kontrol, betul. Lebih baik kita pergi kepada benda yang kita boleh kontrol, you know. Betul. So Dan benda mungkin benda tu pun kita boleh Tak kontrol. kontrol juga sebab dia rezeki. Sebab apa-apa pun semua tu rezeki. Ya, betul. Semuanya rezeki sebenarnya. I mean bila rezeki tu dah sampai depan mata, then Tapi bila peluang tu diberikan, lebih baik kita fokus pada peluang yang dah ada lah. diberikan tu. Instead of waiting, being sad about things yang you don't know bila nak tunggu bulan jatuh ke riba. Akak setuju dengan poin Ika tu. Sangat setuju. And that shows how smart she is. Tak ada lah. Okay, so Tanpa sebenarnya perlu nak sambung master. apa nak boleh sama master. Okay, member is already a master herself. Master in life. Master philosophy. Master of acronym. Okay. Wow, dia nak juga. Okay, amin. So tu je lah. Ahli falsafah. Cuma Dah kot. Dah. Cuma Ya lah. lah. Apa pun I am proud of all of us lah. Dan if let's say you guys yang tak ada orang to tell you, please know that we are proud of you too. Betul, Because we we are know proud. that orang-orang yang kita baca komen-komen, some people are younger than us, you know, yang still figuring out life. So you see all these 4 people, 20s and 30s, still don't know what they are doing in life, still adapting. So it's okay. We are trying. It's okay. We are trying and hopefully we will not give up. Betul. Trying is great. Trying tu pun dah one process of adapting yang sangat besar. Betul. And trying is an achievement. So pun I am proud of all of us. Okay, semua tangan. Wah, itu sisters. Tak tahulah sebenarnya ni video changes, transition, Ataupun sebenarnya words of affirmation, Insurance. Tak tahu lah kan.
But Ni macam we need this lah, we need this sebab Tak, dia macam motivational punya video pun ada juga untuk kita berempat. Untuk kita berempat tak untuk orang lain. Ini sepatutnya conversation adik-beradik. tak tiba-tiba pula. Tak tahu kenapa kena buat video. Tak apalah, it's okay. Sebab mungkin kalau tak buat video, benda-benda ni semua tak keluar. Tak perasan kan? So tu je lah. Hopefully you get something out of it. Kalau tak dapat pun tak apa. Terima kasih sebab tengok. Terima kasih dengan luahan perasaan kita orang. Tiba. Kita punya adik-beradik punya talk. If you feel like sharing, Comment kat bawah. Comment section is always open. Awak tak pernah private. Tiba. Kalau nak suggest apa yang kita boleh borak untuk Next time, next betul. time, orang nak tengok kita orang borak dan merepek. Walaupun mungkin video ni akan, kalau video selepas ni akan keluar next year, but it's okay. Yang baik tu daripada Allah, apa yang tak baik tu korang boleh tinggalkan. Yang baik jadikanlah contoh. Boleh lah nak jadikan contoh, tapi yang jahat tu yang mana kita orang cakap yang tak sepatutnya korang ikut, tinggalkan lah. Okay, mungkin kita orang alpha. Wah. Okay. Till next time. Till next time. That's all from us. That's all from us. See you. Sabar. Okay. See you when we see you. InsyaAllah. Alright. Sister Syah. Kak Izzah. We share because we care. Bye korang. Assalamualaikum.